Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tugasan 2 kami iaitu bertajuk Komuniti Perpustakaan Tun Sri Lanang. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu saya, Farah Emilia, Syahrin, Syafiq, Fahimi dan juga Azrin. Apakah itu perpustakaan? Perpustakaan atau dikenali juga sebagai Kutabkhana ialah sebuah bangunan yang menyimpan pelbagai koleksi sumber maklumat dan menyediakan perkhidmatan diuruskan untuk digunakan dan diuruskan oleh perbadanan awam, institusi mahupun persendirian. Jika dahulu, perpustakaan digunakan untuk menyimpan pelbagai koleksi bahan bercetak seperti buku dan majalah, tetapi disebabkan kepesatan dunia maklumat, perpustakaan kini dijadikan gudang yang menghimpunkan juga pelbagai sumber yang bersifat bahan bercetak, elektronik mahupun bahan bukan cetakan. Malah, kebanyakan perpustakaan hari ini juga menyediakan perkhidmatan internet untuk kegunaan umum. Terdapat 5 jenis perpustakaan iaitu yang pertama, perpustakaan awam, yang kedua, perpustakaan negeri, yang ketiga, perpustakaan akademik, yang keempat, perpustakaan khusus dan yang terakhir adalah pusat sumber. Seterusnya, siapakah yang terlibat dalam literasi ini? Pertamanya adalah pustakawan, yang kedua mahasiswa ataupun mahasiswi dan yang terakhir adalah pensyarah. Literasi maklumat. Literasi maklumat adalah suatu kemahiran yang digunakan untuk mencari maklumat tertentu yang diperlukan dan merangkumi kebolehan mencari dan memperolehi maklumat dalam apa jua format serta menggunakan maklumat tersebut secara aktif. Doyle, seorang tokoh utama, mentakrifkan literasi maklumat sebagai satu kebolehan untuk mengakses, menilai dan menggunakan maklumat dari pelbagai sumber. Seterusnya, tujuan literasi maklumat. Literasi maklumat bertujuan melatih golongan kumpulan sasar untuk menambah nilai kemahiran literasi maklumat. Antara kemahiran literasi maklumat adalah pertamanya, mengenal pasti keperluan maklumat. Yang kedua, dapat mengenal pasti dan menentukan keperluan maklumat. Yang ketiga, mencari maklumat yang diperlukan dengan cekap. Yang keempat, boleh mengorganisasikan, menganalisis, menterjemah dan menilai maklumat. Dan yang terakhir, menggunakan maklumat dengan betul berdasarkan tujuan tertentu. Di samping itu, kumpulan sasar juga berupaya untuk mengenal pasti sumber rujukan, memahami kenyataan, menilai dan memilih sumber yang relevan, memahami etika penggunaan maklumat dan mengenal pasti medium penyebaran maklumat. Seterusnya, bagaimana literasi maklumat diamalkan di Perpustakaan Tun Sri Lanang? Pertama, perpustakawan menyebarkan maklumat, menyediakan sumber maklumat, pendokumentasian dan pengurusan maklumat, penyediaan perkhidmatan dan kemudahan yang diperlukan oleh pengguna perpustakaan. Yang kedua, mahasiswa mencari maklumat, mengenal pasti keperluan maklumat dan mencari maklumat yang diperlukan dengan cekap. Di samping boleh mengorganisasikan, menganalisis, menterjemah dan menilai maklumat yang mereka dapati di perpustakaan. Dan yang terakhir, pensyarah menyampaikan maklumat, memberi penekanan terhadap proses pengaksesan bahan-bahan dan latihan secara praktis kepada mahasiswa dan juga mahasiswi. Seterusnya adalah isu ataupun cabaran dalam literasi maklumat mengenai komuniti di Perpustakaan Tun Sri Lanang. Yang pertama adalah penyusunan buku yang bercampur antara tulisan Arab dan terjemahan. Hal ini amat menyukarkan kepada para pelajar untuk mencari ataupun mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dan dari segi kedudukan sangat tidak teratur. Yang kedua adalah tafsiran yang berada di PTSL kebanyakan dalam bahasa asing. Perkara ini sangat menyukarkan kepada para pelajar kerana bahan-bahan yang diambil ataupun kitab-kitab lama seperti kitab dalam bahasa Arab ataupun buku dalam bahasa Inggeris yang menggunakan
tata bahasa yang tinggi, dan tafsiran juga digunakan dalam bahasa Arab maupun Inggeris, menyukarkan para pelajar untuk lebih memahami tentang bahan yang dikaji. Dan seterusnya adalah data yang dimuat naik berkaitan dengan bahan kajian tidak terlalu banyak. Sebagai contoh, tidak memuat naikkan kajian-kajian dalam bentuk jurnal ataupun artikel, dalam bentuk PDF ataupun docs dan sebagainya. Seterusnya adalah cara mengatasi isu ataupun cabaran yang telah dinyatakan. Yang pertama, membuat satu rak khas untuk buku yang bertulisan Arab serta terjemahan. Bermaksud, ia mengubah kedudukan antara buku bahasa Arab, buku yang bertulisan bahasa Arab dengan buku terjemahan. Hal ini dapat memudahkan para pelajar untuk mencari bahan-bahan yang bersesuaian dengan kajian. Dan seterusnya ialah mendapatkan lebih banyak tafsiran dalam bahasa Melayu. Hal ini kerana ia dapat memastikan pelajar dapat memahami isi kandungan ataupun bahasa kitab terdahulu dengan lebih jelas dan lebih mendalam. Dan seterusnya ialah membuat naik bahan kajian dalam bentuk elektronik dengan lebih banyak. Sekian itu sahaja. Assalamualaikum. Jadi seterusnya saya akan bercerita berkenaan literasi bahasa. Apakah maksud dia, apakah tujuan dia. Jadi yang pertama, maksud literasi bahasa ini adalah kebolehan dan keupayaan mengenal pasti, memahami, mentafsir, mencipta, mengira dan menggunakan bahan cetakan bertulis yang berkenaan dengan pelbagai konteks. Dalam konteks yang lebih tepat, literasi bermaksud mampu membaca, menulis pada tahap yang memadai untuk seseorang berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan harian, atau tahap yang membolehkan seseorang memahami dan meluahkan pandangan dalam masyarakat cilik huruf agar dapat bergaul dalam kalangan masyarakat. Jadi yang seterusnya adalah tujuan dia. Apa tujuan literasi bahasa ni, betul tak? Tujuan dia adalah yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang tepat, informasi yang berguna. Yang ketiga, dapat juga meningkatkan kepahaman seseorang dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Yang kelima, mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. Yang keenam, memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang. Dan yang terakhir sekali adalah memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Baiklah, selesai maksud dan tujuan literasi bahasa. Jadi seterusnya saya akan bercerita bagaimanakah literasi bahasa ini diamalkan di Perpustakaan Tun Sri Lanang. Baiklah, 3 karakter yang terdapat dalam perpustakaan Tun Sri Lanang. Yang pertama adalah saya tampilkan pustakawan, yang kedua adalah pensyarah, dan yang ketiga kita sendiri, saya selaku mahasiswa. Jadi apakah peranan, bagaimanakah literasi ini akan diamalkan? Baiklah, tugas pertama pustakawan adalah dia akan membantu menyusun bahan bacaan berbentuk bahasa. Supaya apa? Supaya setiap orang yang datang ke dalam perpustakaan Tun Sri Lanang dapat mendapatkan sumber bacaan mengikut susunan dan lebih mudah untuk mencari dengan cara tersusun dan sistematik. Seterusnya adalah pensyarah. Apakah tugas pensyarah? Jadi pensyarah ini saya terlalu umum. Boleh juga dia jadi cikgu, boleh dia juga jadi sebagai seorang tenaga pengajar. Asalkan dia seorang pendidik, tugas dia adalah mengajar dan mendidik bahasa dan mengaplikasikannya. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan isu atau cabaran dalam literasi bahasa mengenai komuniti di perpustakaan. Penggunaan bahasa Melayu di kalangan masyarakat. Pertama sekali, bahasa rojak merupakan salah satu isu yang hangat dalam media sosial kerana penggunaan bahasa yang bercampur akibat pencantuman bahasa dari setiap kaum-kaum di Malaysia, menyebabkan lahirnya bahasa rojak. Dengan adanya bahasa rojak, masyarakat memandang remeh dengan penggunaan bahasa. Yang kedua, penggunaan bahasa Melayu yang benar dalam penyusunan teks. Okey, seterusnya, isu dalam komunikasi dan interaksi di kalangan pelajar PTA.
Yang pertama, malu apabila melakukan kesalahan semasa berkomunikasi. Pelajar IPTA selalunya memikirkan pendapat orang apabila mendengar ungkapan semasa kita berkomunikasi secara umum. Ini menyebabkan salah satu isu kenapa pelajar IPTA mengalami masalah tentang komunikasi dan interaksinya dengan orang lain. Yang kedua, tidak berkeyakinan diri dalam bahasa asing. Keyakinan diri pelajar sendiri menjadi isu apabila tidak mampu menjawab soalan di dalam bahasa asing maupun bahasa sendiri apabila menjawab soalan ataupun dalam perbincangan. Okey, cara mengatasi isu cabaran dalam literasi bahasa dalam komuniti di perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan haruslah menumbuhkan kesedaran membaca. Yang kedua, mengoptimumkan perpustakaan menjadi gudang buku, menambahkan koleksi buku bacaan yang pelajar suka untuk meningkatkan susunan perpustakaan untuk menjadikannya lebih selesa dan menarik untuk dikunjungi oleh pelajar dan lain-lain. Okey, seterusnya, perpustakaan perlu mengembangkan ruang-ruang aktiviti yang tersedia dan fasiliti berdasar kebutuhan yang disesuaikan dengan perkembangan literasi bahasa. Dan terakhir sekali, peran kegiatan literasi bahasa dalam meningkatkan minat membaca dan menulis.